saya dah bunyi mendengus. Saya kata, oh sebab saya baru lepas kena cuit. Dia kata macam tu. Ada penampakan seperti lembaga putih dan dalam 5 ke 10 saat dan kemudian ia hilang. Episod kali ini adalah yang terakhir sepanjang 26 episod Detik 12 Malam bersiaran untuk musim kelima. Pelbagai pelosok Semenanjung telah saya terokai dari sekitar Lembah Kelang, membawa ke pantai timur, selatan hingga ke utara tanah air. Bermacam-macam pengalaman menyeramkan telah saya tempuh. Tetapi, adakah hanya saya seorang sahaja yang mengalaminya? Malam ini, kita akan bongkar dan rungkai pelbagai cerita-cerita pelik dan misteri daripada tim produksi Detik 12 Malam. Okey, Nep. Boleh ceritakan sedikit kenapa episod 7 ini menjadi satu cerita yang mungkin agak pelik dan misteri bagi awak? First me, kenapa kita memilih episod 7 Main Teri ni? Sebab kita nak kaitkan satu dengan budaya ni. So maknanya kita kat Malaysia ni ada banyak jenis budaya. Banyak jenis budaya yang saya pasti mesti ada terselit kisah-kisah misteri sebaliknya. Kami sendiri pun nak rungkai lah, kita nak keluarkan cerita yang orang tak tahu yang Main Teri ni sangat istimewa sebenarnya. Okey, cabaran untuk menghasilkan episod Main Teri ni. Macam biasalah Mi dalam Detik 12 Malam ni kita menggunakan equipment first, handycam ni. Betul. Ni handycam ni yang selalu Mi guna masa siasatan, dan CCTV juga. Ni CCTV yang kita selalu pakai. Okey, masa Main Teri, masa proses siasatan tu Mi, entah kenapa masa proses editing, kedua-dua kamera CCTV yang kita pakai tak ada Mi. Footage tu tak ada. Sebab tu kalau Mi perasan episod 7 tu kita keluarkan hanya menggunakan daripada handycam ni sahaja. Okay, nak jadikan cerita lah kan. Kat handycam Mi ni ada satu bayang yang masa kita dekat, betul? Betul, ada masa penampakan. dekat pokok tu ada penampakan. Dan sampai sekarang Mi, saya masih cuba lagi sebenarnya nak tengok footage tu. Sebab saya terasa apa yang ada ni? Apa yang ada? Bayang-bayang apa tu? Sebab saya masih lagi cari footage ni, saya masih lagi nak baiki footage ni untuk mungkin untuk simpanan kita. Kita tak boleh nak keluarkan dah, esok tu dah berlalu. Mana tahu kan musim yang ke-6 kita dapat rungkai fail tersebut dan kita dapat paparkan. Okey. Kita cuba Alright. Okay, terima kasih. Okay, thank you Mi. Okey Joey. Ya, Mi. Apakah tugasan khas yang Joey buat dalam tim produksi Detik 12 Malam? Saya sebagai seorang audioman dalam Detik 12 Malam. So, saya menguruskan semua audio lah. Okey, episod ni pilih adalah Kuartus Tinggal di Sungai Petani. Betul. Episod yang ke-19. Apakah yang pelik dan misteri bagi Joey yang membuatkan episod ini sangat istimewa bagi Joey? Saya ada pergi pasang boom untuk ambil ambience punya sound lah. Lepas tu awal saya pasang tu sebelum record saya dah bunyi mendengus. Tak sempat record lagi. Dah bunyi mendengus. Tak sempat record lagi? Tak sempat record lagi. Dan benda tu pun Rara pun sedar benda tu. Dan dia tanya, "Bang, apa bunyi tu?" Oh. Boleh kata seluruh bunyi Joey boleh dengar. Betul. Selain daripada episod ni, adakah bunyi-bunyi lain yang pernah Joey dengar untuk episod-episod yang lain? Pernah. Salah satu episodnya di kalau Mi ingat di Selayang paintball punya tempat tu. Yang tu sekali je lah. Yang tu pun saya tak dapat confirm sebab tu first time yang saya dengar bunyi pelik. Kalau yang dekat kubur pun memang tak ada dengar apa-apa kan. Itu dengar bunyi apa? Mengilai. Mengilai Tapi saya macam, ya ke mengilai ni? Saya dah berconfirm lah macam base kita tu ada kat Rara. Tapi Rara jauh.
So dekat base memang tak ada orang. Base yang tempat kita makan apa memang tak ada orang. Tu yang macam ish, nilai ya. Benda macam tu yang kita susah nak jelaskan, yang kita nak rungkaikan, kita nak ceritakan sebab pengalaman tu berlaku, benda yang berlaku di sebalik tabir yang tidak kita rakam. Betul. Okey. Joey, terima kasih di atas perkongsian dan saya rasa awak adalah telinga kepada Detik 12 Malam yang mendengar keseluruhan bunyi-bunyian yang dapat kita rakam. Jadi, terima kasih Joey kerana sampai ke episod ke-26. Terima kasih. Untuk cerita yang seterusnya adalah episod yang ke-13. Semasa kita membuat penggambaran di penjara Air Molek. Ya. Misteri seruan di penjara Air Molek. Okey, sebelum tu mungkin Rara boleh ceritakan sedikit apakah bidang tugasan yang Rara buat dalam tim produksi Detik 12 Malam. Okey, tugasan Rara sebagai production assistant untuk Detik 12 Malam. In detail lagi is manage diorang punya jadual lah, perjalanan ke satu lokasi ke lokasi lain. Okey, selain tu Rara juga pegang kewangan untuk Detik 12 Malam lah, jaga perbelanjaan untuk program ni. Jadi, apakah pengalaman yang Rara lalui semasa berada di penjara Air Molek Johor? Okey, first time datang, secara Rara dah ada experience dengan penjara. Sebab dulu ayah Rara ex-warden lah. Rara nak try agak rasa macam mana. So, penjara tinggal pula. So, apa yang Rara rasa time tu agak macam seram gak. Oh ya, penjara tinggal, kita tak tahu apa benda yang dah jadi kat situ. So, apa yang Rara dengar daripada ayah Rara dulu, so macam betul ke benda ni jadi? So ada time malam tu, time kita orang tengah buat reenactment dekat blok 2, Rara tengah jalan dengan Abang Azmi. Okay, time on the way tu dekat mahkamah kecil tu, kan kita jalan berdua. Ya, betul. So Rara kat belakang, Abang kat depan. So macam Abang belah sini, Rara belah sini. Okay, time tu Rara pakai bag yang kat tepi ni lah. So bag tu, dia punya tangkai tu labu tau. So Rara try lah macam pusing lagi sekali, macam nak rasa macam bucu dia tu kena ke tempat yang Rara rasa tadi tu. Tapi macam okey tak. So Rara straight jalan-jalan, dan Rara potong Abang Azmi jalan belah depan. So Abang Azmi jalan belah belakang sampai kita pergi blok 2 tu. Time tu macam terfikir, oh mungkin benda tu lah. So macam jangan layan lah. So memang ada rasa takut. And kita tak boleh takut sangat, tak boleh berani sangat. So macam 50-50. So buat tak tahu je lah. Sampai sel tu, Abang Azmi dah ni memang tak ada cerita kat siapa-siapa. And then tiba-tiba Azari Woki suruh panggil AY. AY datang. So AY datang, ada satu kerusi tau dekat luar. Dia dekat dengan perigi Yamashita tu. Ya, pintu masuk perigi. Alah memang letak satu kat situ. And dia dah bagi tahu kat dia, Abang AY, kalau Abang AY nak duduk, Abang AY boleh duduk kat sana, ada kerusi. And then dia pergi. Bila dia pergi tak sampai dalam 10 minit macam tu dia datang balik. Dia cakap kat Rara macam ni, Rara, cuba awak pergi duduk kat kerusi tu. Dia cakap macam tu. Saya kata, oh sebab saya baru lepas kena cuit. Dia kata macam tu. Sebab dia duduk seorang-seorang. Memang kat situ gelap gila. Sebab kat situ ada barang-barang budak-budak teknikal je dia orang letak. Dia orang memang park kat situ lah. Bila dia cakap macam tu, dia cakap, oh tak apa abang. Senyap je lah. Macam okey buat tak tahu. And then bila dah habis buat reenactment, hostling semua, then semua balik ke base. Time tu rasanya nak start untuk investigation lah. So semua kru duduk kat base, and then Rara ada duduk satu table dengan Mirul lah. Then Rara ada cerita dekat Mirul, macam Mirul tadi ada kena, so dia pun kata dia ada kena. Dia Mirul pun soundman lah. Yes, dia pun kena time jalan dengan Abang Azmi. Dia kata ada macam tangan pegang kaki dia. Dia macam cuit ke something macam tu lah time tengah jalan. Benda ni agak misteri kerana penjara tu sangat besar dan kalau ikutkan memang banyak lagi tempat yang kita tak pergilah. Kita yang pergi belah depan-depan. Jadi daripada siasatan yang saya buat pun memang penjara tu memang agak menyeramkan lah. Jangan ke mana-mana, ada banyak cerita-cerita pelik dan misteri akan kita sampaikan kepada anda. Detik 12 Malam. Ikut rapat. Investigation, semasa saya keluar tu, dia boleh nampak saya ni keluar beramai-ramai. Masa tu dia dah tak sedar. Dia dah tak sedar, ya. Dia rebah. Yang dia nampak sesuatu pada monitor. Woki daripada Azmi pun cakap benda yang sama. Maksudnya benda tu selari. Detik 12 Malam kembali untuk memaparkan dan mencungkil cerita-cerita pelik dan misteri di sebalik tabir pembikinan Detik 12 Malam. Jadi, Haziq sebagai pengarah,
mungkin boleh ceritakan semasa mula-mula masuk ke Gunung Kriang, iaitu episod yang ke-17 kita buat dalam Detik 12 Malam. Okey, untuk episod Gunung Kriang tu, itu adalah pertama kali saya nampak seseorang dirasuk dengan macam tu. Sebab kita siang tu dah jumpa dah Kak Fiza, dah borak cara dia bercakap semua. Tapi bila benda tu terjadi, dia memang jadi orang lain. Memang kita tahu okey, ini memang sesuatu lah. Okey, mungkin penonton di rumah ataupun penonton-penonton Detik 12 Malam tak dapat mengetahui apakah sebenarnya yang berlaku, tetapi saya dapat bertanya kepada Kak Fiza, apa sebenarnya yang berlaku, apa yang dia nampak sehingga dia kerasukan. Apa yang diceritakan adalah semasa saya keluar menamatkan siasatan dari pintu masuk tempat investigation, semasa saya keluar tu, dia boleh nampak saya ni keluar beramai-ramai. Masa tu dia dah tak sedar. Dia dah tak sedar, ya, dia rebah. Dia dah rebah, kemudian dia mendengus, dan cara dia bercakap tu adalah suara yang lebih kurang sama yang saya dengar dekat checkpoint yang ketiga. Betul. Jadi itu yang menjadi agak pelik dan juga misteri, sebab apabila saya dengar suara-suara tu yang saya tak faham, saya panggil dia supaya duduk kat depan. Rupanya bukan depan checkpoint pertama yang dia duduk, tapi adalah checkpoint dia terus pergi ke base. Dan perantara dia adalah Kak Fiza. Selepas balik daripada episod Gunung Kriang, adakah rasa trauma ke, fobia ke dengan apa yang berlaku? Tergamam juga malam tu. Tergamam dan membuat saya lebih percaya, lebih aware. Bila episod selepas tu, semua jadi lebih berjaga-jaga lah. Terima kasih atas perkongsian. Okey. Alright. Sedap kopi. Episod yang ke-23 di Kilang Tilam di Seremban. Mungkin Azmi sebagai salah seorang pengarah yang terdapat dalam Detik 12 Malam boleh ceritakan pengalaman di sebalik tabir yang mungkin agak pelik dan juga misteri berlaku ketika itu. Untuk episod Kilang ni, saya membantu pengarah. Tetapi pengalaman yang kita rasa, semua rasa pengalaman yang sama. Maksudnya dari segi dengar, dari segi apa yang kita nampak. So maksudnya bukan saya seorang, tapi kebanyakan yang lain pun nampak dan rasa benda yang sama. Masa mula-mula investigation, kita susah untuk buat seperti mana yang kita selalu buat. Macam lokasi-lokasi yang lain, dia agak teratur. Tapi bila di situ, dia ada banyak gangguan yang kita alami. Adanya investigation dengan tetamu untuk episod ni, kita ada buat switch, tukar location. Betul kan? Betul. Location 1 Azmi, location 2 Haris. Betul. Kan? Kemudian kita tukar. Selepas kita tukar lokasi tu, gangguan di tempat 1 dan tempat 2 saling, orang kata apa, bertukar-tukar. Yang Haris nampak something, Azmi pun rasa sesuatu. So benda tu kita ada, apa yang dia orang nampak. Okey, daripada peristiwa yang pengarah lihat di monitor, ada penampakan satu lembaga di monitor tersebut adalah seperti lembaga putih, dan dalam 5 ke 10 saat dan kemudian ia hilang. Adakah Azmi sedar kejadian yang berlaku tu? Memang sedar, sebab saya berada di sebelah pengarah masa tu. Pengarah pandang kepada saya, memberi hint yang dia nampak sesuatu pada monitor. Walkie daripada Azmi pun cakap benda yang sama. Maksudnya benda tu selari. Dia membuatkan kita rasa lagi, benda ni real. Kepada mereka yang menganggap Detik 12 Malam hanya berlaku kepada host saja, tetapi tidak berlaku kepada tim produksi, apa pandangan Azmi? Lepas saya mengalami sendiri, pengalaman-pengalaman tu ianya boleh terjadi kepada semua orang. Sesiapa saja yang datang ke kawasan itu, kalau bernasib baik, boleh nampak. Boleh jumpa. Pengalaman yang tak dapat lah tempat lain. Ya. Okey Azmi, terima kasih banyak. Okey. Kongsian Ada cerita lagi yang kita nak bongkar dan kita rungkai. Bunyi apa tu? Bunyi mengilai ada. Mengilai dia? Mengilai ada. Bunyi menangis ada. Mengilai apa, tergesa-gesa. Aku dengar
bunyian tu dia bunyi mula-mula daripada depan, lepas tu belakang, dia pusing ke tepi benda dan semakin mengarahkan Detik 12 Malam. Adakah episod 25 adalah episod yang paling menakutkan bagi Azhari? Untuk episod 25, untuk saya nombor 2 lah. Nombor 2 Nombor 2 lah. Yang pertama? Saya dekat Kelang. Kelang. Dekat Kelang tu lah. Itu sebab saya banyak first time kat situ. Yang episod mana tu? Apa? Krematorium? Krematorium tu. Oh ya. Untuk saya personally tu first time saya dengar semua benda tu. Tapi bila episod 25, kedengaran tu dekat kilang batu bata tu dia dah kuat dah sebenarnya sejarah dia. Kilang batu bata ni sebab dia pada zaman British. So dia bawa banduan India, bawa ke tanah Melayu zaman tu untuk kerja buat lomo mitima, buat landasan kereta api, batu arang semua tu kan. So kat situ pun ada sejarah background dia, dark dia kat situ kan, kegelapan kat situ. So bila kat situ surrounding dia pun kisah yang panorama aktiviti yang dengar yang pernah alami sendiri. Pak Jabah, dia pun bekas pekerja, dia pun pernah dengar. So bila kita dengar kisah dia orang, malam tu bila kita buat rakaman, ada kedengaran benda-benda yang orang cakap tu. Ada dengar Ada dengar. Bunyi tu memang jelas lah. Jelas, bukan saya seorang, kru lain pun dengar. Bunyi apa tu? Bunyi mengilai ada. Mengilai dia? Mengilai ada. Bunyi menangis ada. Mengilai terkesal-kesal. Aku dengar. Lepas tu ada orang ketawa. Oh, ada orang ketawa juga? Ketawa. Masa abang buat investigation pun abang dengar ada orang ketawa. Ya, ya. So dekat base pun memang ada. Walaupun jarak abang dengan jarak base tu jauh, dekat base pun dengar. Bukan selalunya, biasa kalau saya dengar, saya akan cakap abang kan. Daripada mic abang pick up daripada mic kan. Tapi ni bukan daripada mic abang yang pick up audio tu. Dekat kawasan base tu pun, kan depan tu semak-semak. Betul. Kat situ pun ada kedengaran orang gelak, dengus, mengilai dengan juga nangis. Ya. Maksudnya, sampai episod 25 saya buat memang kita orang semua mencari macam tu. Mencari juga Mencari juga sebab nak cari punca. Bunyi dengar, bila cerita orang kisah orang share dengan kita tu, kita pun nak tahu benda tu betul ke tak. So dalam masa yang sama walaupun kita takut, seperti saya lah, takut tapi cuba cari. Kadang mata kita sini tapi sebenarnya mata kita tengah pandang sana macam ada ke tak kat situ. Dan kalau ikut sejarah tempat itu pun memang ada dengar. Betul. Bunyi-bunyi yang demikian. Jadi tak mustahil lah kalau tempat-tempat yang ada sejarah sampai ratusan tahun. Betul. Jadi apa yang kita lalui dan apa yang saya rasai sendiri, itu apa yang kita boleh gambarkan dan bagi tahu kepada mereka di luar sana tentang apa sahaja cerita yang diberitahu tu, itu adalah benar. Betul. Jadi adakah Azhari rasa serik untuk bersama dalam tim produksi Detik 12 Malam? Tak. Tadi saya kat belakang kamera pun saya suruh cari kat tadi. Orang tu kat sini ada boleh buat satu investigation. Dekat sini pun boleh Sini pun boleh. Dia kalau time macam ni dengan terang bulan macam ni, ada tu. Ada kan? So saya patut lay kabel sekarang ke? Boleh buat siasatan Okey Azhari. Terima kasih atas perkongsian Terima kasih abang. Baik. Okey Encik Jamirah. Sebagai penerbit Detik 12 Malam musim yang kelima ini. Okey, ada satu episod yang mana penerbit sendiri alami awak sendiri alami beserta dengan pembantu penerbit iaitu kita punya Mr. K Okey, saya ingin kongsikan cerita itulah satu-satunya permulaan bagi saya bila saya buat Detik 12 Malam ni. Sepanjang 9 lokasi pertama, itu lokasi yang mula-mula menguji saya. Bagi saya yang lain tu macam dia ala biasa-biasa gitu kan. Tapi yang first di kawasan kota Gelanggi ketika kru rakaman yang lain serta Azmi sedang buat penyiasatan di dalam Gua Terang Bulan, saya dan Khairi, asisten saya, berada di base, maknanya tempat kita satu-satu berkumpul semua kan. Jadi yang lain semua ada kat dalam dan tempat tu hanya diterangi oleh cahaya lampu yang ada di satu tempat. Apa yang saya dan Khairi terima waktu tu, di mana mungkin mulut saya pun agak celupa ketika itu, dia ada satu bunyian yang memang mengganggu keadaan kedamaian malam tu kan. Bunyi apa tu? Bunyi tu seolah-olah bunyi burung wak-wak, tapi diakhiri dengan bunyi suara garau. Macam mana bunyi tu?
dia macam wak. Lepas tu dia sambutan tu macam tu kan. So lepas tu dia lagi semakin daripada belakang. Tempat tu kalau nak ikutkan dia macam satu pondok. Jadi pondok. Dikelilingi oleh hutan dan ada satu jalan. Okey, daripada situ bunyian tu dia bunyi mula-mula daripada depan. Lepas tu belakang dia pusing ke tepi betul dan semakin hampir dengan base tu. Itu last kuat punya bunyi tu dan saya dah carry terus masuk dalam kereta. Awak sendiri dah rasa Benar Azmi. Benar. Itu adalah pengalaman saya dan saya tak dapat nafikan. Memang selepas Azmi bagi tahu tentang apa sebenarnya yang berlaku tu, saya agak terkejut lah maknanya. Saya out of my expectation. Jadi saya ingat benda tu hanyalah sekadar gangguan biasa saja. Okey, daripada pengalaman yang kita lalui daripada episod-episod yang sebelum-sebelum ini dan awak sendiri dah rasa bagaimana yang membuatkan detik 12 malam ini adalah suasana yang agak menyeramkan. Benar Azmi. Saya dapat pengalaman tu kan. Dapat. Itulah pengalaman kisah-kisah pelik, misteri dan menyeramkan yang dibongkar. Bukan nak tunjuk berani, tapi ada cerita yang dicari. Selesai sudah penerokaan musim kelima Detik 12 Malam. Check out.